soalan kepada para penonton lah. Dan diminta kepada para pendengar. Kita tidak, kebiasaannya kalau tanya soalan ni dia berbunga-bunga. Dia panjang ni soalan, dia nak jelaskan lagi soalan ni bagaimana. Padahal dia nak menjelaskan, bukan tanya soalan pun. Jadi kita nak straight to the point, kita tanya soalan direct terus. Sebab takut masa nanti mencemburui kita. Itu standard masa, dia memang suka cemburu. Baik, saya serahkan dulu soalan pertama kepada Dr. Syed. Dr. Syed, saya dimaklumkan oleh penganjur lah. Dia kata doktor ni antara perintis. Walaupun doktor kata menafikan. Dia ni IKM yang sebenarnya perintis. Perkataan tekno da'i kita pada malam tajuk yang ditajuk ni, antara perintis ataupun orang yang kuat dalam bidang inilah, dalam apa yang kita tekno da'i ni. Yang saya maklum, tekno da'i ni pendakwah ini dia mahir dalam bidang agama dan juga mahir dalam bidang teknologi. Tapi doktor kata lain, kita jauh lagi pada tu. Jadi kita nak serahkan dahululah kepada doktor untuk jawab dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan tekno da'i dan apa sumbangan dia boleh berikan kepada masyarakat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara ataupun saudara pengurusi forum pada malam ini, kepada saudara-saudari yang hadir, kepada barisan pimpinan PMIUM yang sudi memanjangkan jemputan kepada saya ucapkan terima kasih. Jadi saya pun tak naklah pemukadimah yang berbunga-bunga. Saya akan terus jawab soalan sebab saudara saya kat sini kata-katanya saya yakin adalah pelajar. Jadi pelajar sepatutnya dilatih dan dibiasakan diri dengan menjawab kehendak soalan. Kalau periksa diberi soalan tak jawab kehendak soalan, maka tiada markah yang dapat diberikan. Betul tak? Betul. Okay. Jadi maka saya sebagai salah seorang pensyarah di UM ni, saya kena mengamalkan apa yang selalu saya katakan kepada pelajar saya, jawab kehendak soalan. Soalan yang diajukan kepada saya ialah berkenaan dengan istilah tekno da'i. Istilah tekno da'i ini untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, mula digunakan pada tahun 1998. Okay, maknanya sudah lebih kurang 14 tahun. Dan istilah ini diperkenalkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Pada zaman IKIM belum ada radio. Okay. Hari ini kalau sebut IKIM, ramai daripada kita yang cuma tahu IKIM itu sebagai sebuah stesen radio. Sebenarnya tidak. Stesen radio itu hanyalah satu bahagian di IKIM. Okay. Dia ada bahagian yang lebih besar dan lebih penting yang ramai tak perasan, iaitu bahagian penyelidikan. Saya bertugas di bahagian penyelidikan di IKIM pada waktu itu antara tahun 98 sehingga 2005. Dan pada tahun 98 kita ada sedikit perbincangan kerana pada waktu itu kalau saudara-saudari, saya tahu saudara-saudari kebanyakannya masih berusia belum sekolah lagi. 98 mungkin 6 tahun, 7 tahun sekitar usia itu. Waktu itu ialah pada mana Malaysia sudah ataupun baru mengorak langkah dalam memasuki era teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan inisiatif seperti multimedia super koridor dan seumpamanya. Itu sekitar waktu yang waktu yang mana IT asalnya dulu, IT Information Technology, kemudian digabungkan pula jadi ICT, Information and Communication Technology. Yang mana pada waktu itu yang orang bila sebut ICT, orang cuma nampak satu benda, internet. Jadi perbincangan diadakan macam mana nak memanfaatkan internet ini untuk tujuan Islam, khususnya untuk tujuan dakwah. Jadi daripada situ keluarlah istilah tekno da'i. Walaupun saya tahu dari segi istilahnya tekno da'i seolah-olah macam merujuk kepada satu orang, tetapi macam mana dalam perbincangan sebelum forum tadi saya katakan kepada saudara Mio, saya kata kita tidak boleh melihat tekno da'i ini hanya sebagai kerja seorang. Seperti mana juga kerja-kerja dakwah yang kita lakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah konvensional ataupun kaedah-kaedah tradisional. Gerakan dakwah ini bergerak secara jemaah. Okey. Kalau kita nak kata seorang saja buat kerja sebagai tekno da'i ini seolah-olah kita tidak memberi ruang dan peluang kepada mereka yang tidak mempunyai asas ataupun pengetahuan yang kuat dalam bidang pengajian Islam untuk berdakwah. Siapa yang dalam bidang pengajian Islam, dia mungkin mempunyai penguasaan, ilmu, pengetahuan ataupun saya suka istilahkan sebagai konten, kandungan untuk menyampaikan dakwah. Tetapi medium dakwah itu mungkin dia memerlukan bantuan daripada mereka yang mempunyai kepakaran dan ilmu dalam bidang tersebut. Contohnya dalam bidang nak menghasilkan perisian ataupun software, ataupun mereka yang mahir menggunakan teknologi yang berkaitan dengan multimedia contohnya.
Jadi kalau kita dapat gabung jalinkan dan wujudkan satu sinergi antara golongan so-called technologies dan juga golongan agama untuk bekerjasama dalam satu jamaah untuk bergerak bagi menyampaikan message Islam itu, saya yakin itu akan jadi lebih berkesan. Ya. Kalau dakwah ni bagi saya, kalau buat kerja seorang-seorang tidak akan penat. Ya, hasilnya tak ke mana. Ya, jadi maknanya kalau kita tengok dalam konteks jamaah ini, maka kita memberi ruang dan peluang juga kalau dalam konteks student di UM contohnya. Maknanya buat kerja dakwah ni bukan orang student di API saja. Tetapi daripada FSKTM, daripada Fakulti Sains, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, semua ada peranan masing-masing kerana masing-masing ada ilmunya sendiri, ada kepakaran dia sendiri, ada kemahiran dia sendiri. Kita manfaatkan semua ini untuk faedah dakwah. Kalau itu dapat kita lakukan, insya-Allah saya yakin teknologi akan dapat dimanfaatkan bagi kerja-kerja dakwah. Tetapi adakah dakwah menggunakan teknologi ini satu benda yang baru? Adakah kita hanya limitkan atau hadkan semata-mata kepada ICT sahaja? Sebenarnya tidak. Ya. Kalau kita fikirkan balik, kalau seorang doktor yang mempunyai pengetahuan dalam teknologi perubatan ataupun teknologi pembedahan, itu juga dia juga boleh menjalankan kerja dakwah. Macam mana? Ya, sebelum dia nak mulakan pembedahan, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya diberitahu kalau macam Profesor Dr. Muhayyab, ya, kalau dia nak buat pembedahan, dia akan pasang zikir di dalam bilik operating theater itu. Itu satu bentuk dakwah yang berlaku secara tidak langsung. Dia bukan bagi ceramah. Sebelum bedah dia ceramah kat pesakit tu, tidak. Kita nak dakwah pun seperti mana yang disebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kena ada kebijaksanaan. Kena sesuai dengan sasaran kita. Kalau dakwah ni kita nak berdakwah, ada macam-macam golongan sasar. Kita nak berdakwah kepada pelajar, caranya lain. Nak berdakwah kepada orang Islam, caranya lain. Nak berdakwah kepada orang bukan Islam, caranya lain. Nak berdakwah kepada orang bukan Islam di luar negara, caranya lain. Kita kena faham situasi dan persekitarannya untuk kita berdakwah. Kita kena ada ilmu sedikit tentang psikologi dakwah. Nak berdakwah kepada orang Islam yang tidak mahu sembahyang, caranya lain. Ya, tapi masalahnya kadang-kadang kita tengok yang berdakwah, yang memperingatkan tentang solat ni, dia bagi ceramah ataupun dia bagi peringatan itu di masjid. Yang dengarnya orang yang memang mendirikan solat. Jadi mesejnya tak sampai. Yang kena marahnya orang yang pergi mendirikan solat. Ya, dia tak kena di situ. Jadi kita kena ada pendekatan yang lebih bijaksana. Ya. Sekarang ini dalam masyarakat kita ada macam-macam kelompok. Kelompok yang memerlukan satu kumpulan untuk menghampiri mereka, untuk mendekatkan diri dengan mereka, untuk memperingatkan mereka. Tapi macam mana kita nak buat? Ya, antara kaedah yang paling berkesan adalah dengan menggunakan teknologi. Ya, cantiknya teknologi yang ada pada zaman ini ialah teknologi ini boleh diakses 24 jam sehari. Kerja dakwah akan berjalan 24 jam sehari. Katalah seorang vlogger atau seorang blogger memuat naik satu klip atau memuat naik satu tulisan. Tulisan itu boleh diakses sepanjang masa selagi mana tidak delete lah. Okey. Jadi maknanya siapa saja boleh akses dari selagi mana dia ada akses internet, dia boleh melihat bahan-bahan dakwah tersebut. Ya. Daripada dia boleh akses daripada mana-mana sahaja di dunia ini. Ya. Bila-bila masa, di mana sahaja. Jadi ini istimewanya teknologi yang ada pada zaman kita. Tetapi saya tahu masa tak banyak yang diberikan kepada saya. Tapi kalau kita tengok, teknologi ini juga dimanfaatkan pada zaman Nabi. Tapi memanglah masa zaman Nabi dulu, teknologi ini bukan dalam bentuk digital atau elektronik seperti kita hari ini. Kalau kita tengok kaedah dakwah yang disampaikan oleh Nabi misalnya di Mekah, antara caranya adalah Nabi akan naik ke satu bukit kecil dan bercakap kepada khalayak yang berada di situ. Dan tempat itu sebenarnya kalau kita kaji adalah seperti satu lembah yang mempunyai sistem akustik yang baik. Dulu mana ada mikrofon, dulu tak ada sound system macam sekarang. Jadi pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi itu membolehkan baginda menyampaikan mesej dakwah menggunakan teknologi akustik yang ada di Mekah pada waktu itu.
Ya. Bayangkan nak bercakap pada khalayak yang ramai tanpa menggunakan mikrofon seperti kita hari ini, bukan senang. Ya, kalau sekarang ni, kalau dalam dewan, kalau saya tak guna mikrofon pun, yang kat belakang pun mungkin tak dengar. Kan? Tambah kalau suara macam saya. Ya. Jadi teknologi itu sudah digunakan. Kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, apabila Puteri Balqis masuk ke istana Nabi Sulaiman, apa dia buat? Okay, dia selak kain dia sikit sebab dia sangkakan dia akan pijak air. Tetapi sebenarnya itu ialah kaca. Okey. Maknanya di situ dan sebelum tu bila dia sedar yang itu adalah kaca, selepas itu Balqis pun menjadi seorang yang beriman. Okey, itu satu bentuk dakwah. Maknanya di situ kalau kita tengok teknologi yang ada pada zaman Nabi Sulaiman dah canggih. Disusunnya kaca. Kalau siapa belajar fizik dia tahulah tentang hukum refraction, hukum biasan dan sebagainya. Disusunnya kaca itu dalam satu cara sehingga apabila cahaya mengenai kaca tersebut dan melantun balik, bila kita tengok seolah-olah seperti air. Okey, ini kalau dalam istilah hari ini kita melihat sesuatu yang secara fizikalnya tidak wujud tetapi dapat dikesan oleh panca indera mata. Virtual reality. Reality maya. Okey, ini sudah ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak lagi contoh sebenarnya kalau nak dikongsikan, tetapi saya cuma mengambil beberapa contoh yang menarik supaya kita dapat faham bahawa penggunaan teknologi untuk dakwah bukan satu benda yang baru. Yang baru mungkin istilah teknodai, tapi kalau tak ada istilah ini pun kita sudah ada usaha-usaha dakwah menggunakan teknologi. Dan poin yang kedua yang saya nak tekankan pada pusingan yang pertama ini ialah kerja dakwah ini harus dilakukan secara berjemaah, melibatkan pelbagai pakar dalam pelbagai bidang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih.